Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Umar bin Al-Khattab berkata, ia telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat, bahawa bersabda ia, hanya sahaja segala amal itu dengan niat. 10. Masalah peri kebahagiaan Sayyidina Umar, amatlah berbahagianya ia di dunia dan di akhirat, kerana ialah seorang daripada orang 10 yang disaksikan oleh Nabi dengan syurga, dan ialah daripada Al-Khulafa Ur-Rashidin, dan ialah juga seorang daripada mentua Rasulullah SAW, dan seorang daripada sebesar-besar ulama sahabat telah muafakat turun wahyu sebagaimana teleknya dan fikirnya, dan telah diriwayatkan hadis baginya daripada Rasulullah SAW 539 hadis, dan telah ijma' mereka itu atas banyak ilmunya dan banyak akalnya dan fahamnya dan zahidnya dan tawaduknya dan belas kasihan kepada muslimin, dan berdiri di atas hak dan membesarkan peninggalan Nabi Muhammad SAW dan sunannya, dan mengikut baginya dan diambil perdulinya dengan segala kemaslihatan muslimin, dan memuliakan akan dia oleh ahli fadli wal khair, dan kepujiannya amat banyak dan kelebihannya tiada berbilangkan radhiyallahu anhu. Ini pengenalan tentang Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis. 11. Masalah hadis, amal dan niat. Kata Imam Al-Muhaddisin Muhammad Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Isa At-Tirmizi dan lainnya di dalam kitab sahihnya, an Umar bin Khattab yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ia telah aku dengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, hanya sahaja segala amal itu dengan niat. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, bermula maknanya begini, bahawasanya segala amal itu dikira dan dipakai apabila ia dengan niat, dengan tiada dikira apabila tiada dengan niat. Ini ijma'. Intaha. Masalah 12. Intaha tu dah habis lah. Luas dan bicara hadis ini sebagai kata Nawawi bahawasanya telah ijma' sekalian orang Islam atas besar dan luas tempat bicara hadis ini dan banyak faedah padanya, dan dan kata Imam Syafi'i dan orang-orang lain ialah 1/3 Islam, dan kata Syafi'i lagi masuk ia di dalam 70 bab daripada fiqh, dan kata orang lain ialah ialah sirru yang Islam. Intaha, habis. Ni benda ni tak nampak pula tu dalam rabun. Sinra banga serba. 13. Masalah amal apakah bangkit datangkan niat. Kata Nawawi, sekalian amal maulah dengan niat, kerana dengan sepotong hadis di dalam masalah 11 di atas, itulah dalil atas bahawasanya tiada sah mengambil air sembahyang dan tayammum melainkan dengan niat. Dan begitu juga sembahyang dan zakat dan puasa dan haji dan i'tikaf dan sekalian ibadat, semuanya hendaklah dengan niat. Intaha, tamat. Kemudian masuk hal 14. Masalah membasuh kencing dan berak dan najis dengan nitiskah, dengan niatkah? Niatkah? Kalau menurut sebagaimana kata Nawawi, iaitu sekalian ibadat itu dengan niat, tak ada pentiada pada mafhumnya membasuh kencing dan beberapa dan najis itu kenalah dengan niat. Maka telah dijawab ulama, adapun seperti menghilangkan najis itu yang masyhurnya
di sisi mazhab kita Syafi'i tiada berhajat kepada niat kerana ia masuk dalam bab at-tarawuk tarawuk tawarruk tar alif lam tarawakaf lupa pula apa ni. Artinya bab segala meninggalkan dalam at-turuk meninggalkan. Maka meninggalkan itu tiada berhajat kepada niat dan telah ada nakal ulama akan ijma' padanya. Nakal ni itu tulis 15. Masalah meninggalkan berzina dan segala maksiat tidakkah dengan niat? Kalau kita dengarkan hadis segala amal itu dengan niat, maka meninggalkan maksiat itu pun dengan niatlah juga. Jawapannya demikian juga masalah ini dijawab ulama seperti masalah 14 di atas, iaitu tiada berhajat kepada niat kerana masuk dalam bab at-turuk juga. Tetapi jika hendak menghasilkan pahala, maulah juga dengan niat meninggalkan itu kerana menjunjung surah Allah Ta'ala supaya berbeza pekerjaan ibadat dengan pekerjaan adat. Jadi kalau bab meninggalkan di sini tak perlu mendatangkan niat. Kalau bab hendak mengerjakan, kita perlu datangkan dengan niat. Yang ke-16, masalah mengapa seperti zikir dan membaca dan bang, yang ini azan, tiada berhajat kepada niat juga. Begitulah kata ulama, padahalnya bukannya ia masuk di dalam bab at-turuk. Kalau jawab, maka seperti zikir dan membaca dan yang itu tiada berhajat kerana sorah sod ra alif ha hanya terang, tetapi jikalau kerana bermaksudkan pahala dengan niat juga. Kalau engkau kata kalau begitu tiadalah maha apa ni? Tak nampak mata. Mim ha alif yasin. Mahasi. Sekalian amal itu dengan niat sebagaimana kata Nawawi, tiada dikira amal dengan tiada niat. Ada niat, jawabnya maha ke depan kan. Mim ha ma tak dapat pula. Juga tetapi bukanlah sama sekali sehingga dikatakan membetuli tiap-tiap perkara hanya tak dapat. Pada kebanyakan ibadat jua, sebagaimana yang di atas tadi, setengahnya mengesahkan ibadat dan mencapai pahala dan setengahnya bagi mencapai pahala saja. Yang ini kalau ada niat benda-benda yang tertentu seperti dia kata sini zikir, maka kita dapat pahala kalau kita buat dengan niat. Maknanya sunat lah. Kalau tidak dengan niat, maka mendapat pahala zikir saja, pahala niat tidak. Berbeza dengan bab di atas, bab meninggalkan zina, memang tak perlu niat kerana itu perkara meninggalkan larangan. Juga bab membasuh air kencing tidak perlu pada niat kerana di situ dikata termasuk dalam bab meninggalkan kekotoran. Masalah yang ke-17 ya. Betulkan tempat duduk. Masalah ada beberapa perkataan yang tak dapat dibaca. Mimha yasin ya. Apa benda lah ni? Kalau tahu, kalau ada pensel nak tandakan. Masalah mengapa Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah, sah wuduk dengan tiada niat dan sekalian imam mewajibkannya. Jawab, kerana pada ijtihadnya mengambil air sembahyang itu sebagai menutup aurat juga. Adakah menutup aurat dan sebagainya itu dengan niat? Padahalnya ia syarat bagi sah sembahyang seperti wuduk juga. Maka sebagaimana menutup aurat itu tiada payah dengan niat, demikianlah juga wuduk itu tiada berhajat kepada niat waktu mengambilnya. Sekiranya kita bangkang dengan kata menolak ni. Bangkang dengan kata kalau sebanyak itu sahaja kias Imam Abi Hanifah yang mengatakan mengambil wuduk tiada berhajat kepada niat, maka sekalian imam lain daripadanya
tampak juga, tampak ta mim pa qaf juga, tetapi mengapakah diwajibkan oleh mereka itu akan mengambil wuduk dengan niat? Dan lagi pula mengapa Abu Hanifah mewajibkan dia berniat pada waktu tayamum seperti imam-imam lain juga, padahalnya tiadalah ubahnya tayamum itu dengan wuduk, yakni jikalau tak ada air maulah sembahyang dengan tayamum, maka jawabnya amatlah panjang dan luas perbincangan ulama dan keterangan pada masalah ini sebagaimana tersebut dalam Al-Aini. Dan tak aus benda ni, tak usahlah aku panjangkan, hanya aku ni ada perkataan tertinggalkan ni, terangkan ni, ringkaskan atas mengambil faedah dan hampir kepada faham. Apa benda perkara yang kita lihat? Yang pertama tentang Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis sebanyak 539 hadis, dan dia dijanjikan untuk masuk ke dalam syurga. Kemudian bab-bab perkara yang perlu diniat, yang wajib, kemudian bab-bab yang niat menjadi pahala sunat. Baik, kita sambung bacaan kita pada yang seterusnya, muka surat yang keberapa ni? 10. Tak nampak. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya sahaja bagi tiap-tiap seorang barang yang diniatnya. Tiap-tiap seorang barang yang diniatnya. Jawab Hanafi, jikalau wajib air sembahyang itu dengan niat nescaya pada masa Nabi mengajar Arabi yang jahil pada mengambil air sembahyang itu, ada dijarnya niat. Tak ada alif, tak ada, diajarnya niat, maka yang demikian itu tidaklah ada tayamum, sebab diwajibkan niat kerana tanah itu bukan membersihkan seperti air. Maka dengan kerana dhaifnya dikembarkan dengan niat supaya kuat ia. Kalau ini hujah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun kita pakai juga, jangan kita condemn. Ulama ni dia punya pemikiran hanya untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita orang awam tak ada pegang mana-mana betul pun. Tak adanya kita pegang pada Syafi'i, seterusnya tak ada. Yang ke-18, masalah berlafaz dengan niat. Kata Al-Qistilani, ia berapa kali ia disunatkan bertutur dengan niat itu supaya membulang. Apa ni? Supaya tak nampak mim bawau lam enggak? Tak boleh baca. Supaya lidah akan hati membulang. Sungguh juga kita terimakan bahawasanya tiada datang riwayat daripada Nabi Muhammad SAW, dan tiada daripada seorang dari sahabatnya akan bertutur dengannya, tetapi jazimlah, biasalah kita bahawasanya alaihi salatu wassalam bertutur dengan dia, kerana bahawasanya tiada syak akan air sembahyang yang diniatkan dia serta tutur dengannya lebih afdal, dan pengetahuan yang daruri mendapatkan bahawasanya afdal makhluk Allah iaitu Nabi tiada membiasakan atas meninggalkannya, dan bermula syak tiada melawani yakin, maka sabitlah bahawasanya mendatang Nabi dengan wuduk yang diniatkannya serta bertutur. Intaha. Ini masalah lafaz niat ni, lafaz ni sebut tutur kata, ini lidah sebut, niat ni dalam hati, lidah ni menyebut. Sesungguhnya kita terima akan bahawasanya tiada datang riwayat daripada Nabi SAW, daripada seorang sahabat akan bertutur dengannya, tak cakap pun. Niat ni dalam hati saja. Okey. Untuk itu sekali saja dahulu saya mencuba untuk membaca kitab Bahrul Mazi. Tandaikan di sini. InsyaAllah sambung besok kita baca lagi. Wallahualam.